Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey semua, apa khabar hari ni? Sihat? Ada yang tak sihat? Ada yang kurang sihat? Okey. Kalau tak ada, bagus. Alhamdulillah. Syukur kepada ilahi kerana kita semua masih lagi diberikan kesihatan untuk kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey. Ustaz tak nak lengahkan masa. Hari ini kita akan belajar tajuk baru. Tajuk yang sangat penting untuk kamu, iaitu tentang puasa. Okey. Sementara Ustaz tulis ni, Ustaz nak kamu fikir apa yang kamu boleh kaitkan, apa yang kamu terfikir bila Ustaz sebut tentang puasa. Okay, hari ni hari Isnin. Allah. Hari ni hari Isnin. Dan 20. Puasa benteng diri. Okey. Sebelum buka buku teks. Okey. Tadi Ustaz tanya, apa yang kamu boleh kaitkan bila Ustaz sebut tentang puasa? Apa yang kamu fikir? Apa? Tarawih. Betul? Lagi? Qiyamul Lail. Betul? Lagi? Bazar Ramadan. Kamu suka pergi bazar Ramadan? Okey. Lagi apa lagi yang kamu boleh nampak? Apa yang kamu boleh fikir bila Ustaz sebut tentang puasa? Yang ni yang paling Ustaz nak dengar. Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni adalah satu bulan daripada bulan-bulan Islam. Bulan Islam ada berapa? Bulan Islam ada 12. Ingat tak lagu dia? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ada berapa semua? Ada 12. Dan tadi Ramadan tadi bulan yang ke berapa? Ramadan tadi bulan yang ke 9. 9 kalau bulan Masihi kita ni sama dengan bulan September. Betul? Okey. Tadi Ustaz sebut pasal bulan Ramadan dan tentang puasa. Okey, jadi kat sini kita nak sentuh dulu tentang Ramadan. Tentang Ramadan. Okey. Bila sebut tentang Ramadan, mestilah ada keistimewaan Ramadan. Jadi, kita boleh tengok kat sini, Ustaz nak kamu buka muka surat 129, buku teks kamu. Tajuk puasa benteng diri. Okey, dekat sini dia nyatakan ada empat keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama Ustaz nak Alif, tolong baca. Bacakan ayat Quran ni. Yang pertama, poin yang pertama. Okey, terima kasih Alif. Okey, poin yang pertama adalah bulan yang diturunkan Al-Quran dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, jadi yang pertama sekali poin dia adalah bulannya nuzul Al-Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan yang kedua, okey, Atirah, Ustaz nak kamu baca poin yang kedua dengan dalil dia sekali. Okey, terima kasih Atirah. Bulan apa? Poin yang kedua adalah bulan untuk berpuasa dengan firman Allah, Faman syahida minkumus syahra falyasum. Surah Al-Baqarah juga ayat 185. Sama dengan ayat tadi, tapi ayat ni lagi panjang lah. Yang Ustaz baca tadi adalah potongan daripada ayat 185. Dan maksudnya adalah, oleh itu sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun kamu mengetahui tentang tentang adanya anak bulan Ramadan tu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Jadi
Yang kedua, poin yang kedua adalah bulan untuk bulan Ramadan ni adalah bulan untuk berpuasa. Ini yang kita nak belajar. Tadi tu puasa benteng diri. Poin yang kedua adalah berpuasa. Jadi kita tengok dekat yang ketiga. Okey, kita tengok poin yang ketiga. Poin ketiga adalah terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Uish, bulan apa ni? Bulan kat langit ke? Ataupun bulan apa? Bulan ni lah bulan-bulan yang kita duduk kan. Bulan Islam ada 12 bulan. Kalau bulan Islam, bulan Masih kita ada 12 bulan. Tapi malam Lailatul Qadar ni, malam Lailatul Qadar, saya tulis dulu. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ni, satu malam ni, dia keistimewaan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kata sebulan kita genapkan, sebulan kita ada 30 hari. Jadi kalau kamu ada 1000 bulan, 1000 bulan kamu kali dengan 30 hari, kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat 30,000 hari. Bayangkan pada malam tu kamu sedekah RM RM1. Kalau kamu sedekah RM1, bila kamu sedekah pada malam Lailatul Qadar tu, kamu akan dapat ganjaran seperti RM30,000 kamu sedekah. Banyak kan? Sedangkan kamu sedekah RM1 je. Tapi bayangkan pula kalau kamu sedekah RM2 pada malam tu, mesti kamu dapat bersamaan dengan 30,000. Kamu akan dapat tadi berapa? RM60,000 kalau kamu sedekah RM2. Tapi kalau kamu sedekah lebih banyak lagi, lepas tu apa lagi? Kamu mendirikan solat, kamu qiyamul-lail, kamu solat tahajud, kamu baca Al-Quran, kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu, banyak lagi. Kalau kamu buat semua ni, kena pula pada malam Lailatul Qadar, maka kamu dapat ganjaran lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tu poin ketiga, keistimewaan bulan Ramadan. Jadi kita tengok yang terakhir. Yang terakhir adalah, baca dulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada pahala, maka dia ni akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Sesiapa kalau dia berpuasa, dia berpuasa, lepas tu dia berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, lepas tu dia mengharapkan pula pahala daripada Allah ni bila dia berpuasa. Jadi maka orang ni yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, dia akan diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu, kecuali dosa-dosa yang besar. Contohnya dosa mensyirikkan Allah. Kalau dosa mensyirikkan Allah, Ustaz ajar minggu lepas apa? Kena bertaubat. Tadi apa? Poin yang keempat, bulan pengampunan. Jadi ini adalah empat keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Jadi hari ini kita akan belajar poin dia yang kedua tadi, iaitu berpuasa. Berpuasa. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan puasa ni. Kamu tengok muka surat sebelah, muka surat 130. Apa yang dimaksudkan dengan puasa? Apa yang dimaksudkan dengan puasa? Bila kamu tengok dekat dengan maksud dia dari segi bahasa, maksudnya adalah menahan diri. Tapi menahan diri daripada apa sebenarnya ni? Menahan diri boleh jadi banyak benda, boleh jadi banyak perkara kan. Tapi kita tengok pula dekat istilah dia, bila sebut menahan diri ni, sebenarnya menahan diri daripada apa?
menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Bermula sejak bila? Bermula dari terbitnya fajar, terbitnya matahari sehingga terbenamnya matahari, mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat puasa. Okey. Tadi dia cakap bermula terbitnya fajar kan. Okey, kita tengok sini. Ni hari kita, timeline kita. Okey. Ni terbitnya fajar. Sekarang pukul berapa? Andai kata start dalam 5.50 atau pukul 6 terbitnya fajar kan. Ni matahari baru nak terbit. Jadi kalau azan subuh 5.50 pagi, jadi kamu dah kena bangun jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi, jadi kamu bersahur. Sarapan awal. Kamu bersahur pada pukul 5 pagi tu, jadi sebelum 5.50 pagi, sebelum azan subuh, kamu dah kena berhenti makan. Lepas tu, start je azan subuh, kamu kena tunggu sampai terbenamnya matahari. Okey. Ni perjalanan kamu ni untuk siang hari. Ni semua siang hari. Sampai sini, ni dah tegak ni, matahari dah ada di atas kepala ni. Maknanya dah masuk, bukan masuk Zuhur. Ni baru pukul 12 tengah hari. Kalau Zuhur, maknanya matahari tu tergelincir sikit. Dia turun sikit. Matahari tu tergelincir sikit daripada atas. Yang ni menandakan telah masuk waktu Zuhur. Lepas tu kamu tunggu lagi. Masuklah Asar. Jadi tadi masuk Asar. Lepas tu kamu tunggu lagi sampailah matahari ni terbenam. Bukan kat sini, tapi turun kat sini. Dia terbenam balik. Bila dah terbenam, bila dengarnya azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya kamu dah boleh mula berbuka puasa. Bila kamu nak berbuka puasa ni, kamu disunatkan untuk kamu makan, kamu mendahulukan dengan makan benda yang manis. Apa? Makan dengan orang yang manis? Siapa? Kekasih kamu? Aish. Bukan makan dengan orang manis. Makan benda yang manis. Apa tadi? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan solat, membatalkan puasa. Contohnya makan dan minum. Dan ada banyak lagi, lebih kurang 8 perkara yang membatalkan puasa. Nanti Ustaz akan bincangkan kejap lagi. Jadi kita tengok apa hukum dia. Apa hukum untuk kamu berpuasa. Okey. Hukum berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, kita tengok pada bulan Ramadan adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi setiap individu Muslim. Okey. Ada orang yang tak diwajibkan bagi mereka ni berpuasa. Siapa dia? Siapa? Adik kamu. Adik kamu umur berapa? 6 tahun. Betul. Adik kamu yang umur 6 tahun tu tak diwajibkan puasa. Nanti kita akan belajar kejap lagi. Jadi kita tengok kat sini dalil puasa. Apa yang dalil-dalil hujah-hujah yang mewajibkan untuk kita berpuasa ni. Kita tengok dekat sini. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah ayat 183. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang dahulu daripada kamu, dan supaya kamu bertakwa. Apa yang dimaksudkan dengan bertakwa? Minggu lepas Ustaz ajar bertakwa bermaksud apa? Kamu membuat apa yang disuruh oleh Allah dan kamu meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Okay. Barulah kamu boleh ke arah menjadi orang Muslim, seorang insan yang bertakwa. Okey, ada satu lagi dalil tadi, dalil ayat Al-Quran. Okey. Dalil hadis pula Ustaz nak dengar. Zakwan. Okey, Zakwan, baca. Okey, terima kasih Zakwan. Tadi daripada siapa? Daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi. Dia cakap Rasulullah ni bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Yang ni ustaz dah banyak kali dah ajar. Muttafaqun alaih ni perawi ni daripada siapa?
Bila hadis tu sebut muttafaqun alaih, maknanya dari betul, dari Bukhari dan juga Muslim. Maknanya hadis ni adalah betul-betul sahih. Hadis daripada Imam Bukhari, hadis daripada Imam Muslim, semuanya sahih. Tak ada kesangsian lagi daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Jadi hadis ni Nabi cakap apa? Nabi cakap berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan, dan berbukalah dan ataupun berayalah kamu kerana kamu melihat anak bulan Syawal. Jadi bila kita dah berpuasa 29 atau 30 hari pada bulan Ramadan, lepas tu kita nampak anak bulan. Kita nampak anak bulan yang baru. Bulan tu dah beranak yang baru. Jadi kita nampak anak bulan Syawal, dah keluar bulan yang baru, bulan Syawal. Maka kita boleh, kita dah tak diwajibkan berpuasa tadi, dan kita dah boleh beraya. Kita boleh menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Okey. Boleh? Boleh catch setakat ni? Boleh ikut Ustaz? Okey, bagus. Kita sambung lagi yang tadi yang Ustaz cakap, syarat-syarat wajib berpuasa. Kita ada syarat wajib dan juga syarat sah puasa. Syarat wajib ni macam mana? Syarat sah ni macam mana? Okey. Syarat wajib ni maknanya kamu kena pastikan syarat-syarat ni dituruti, kamu buat syarat-syarat ni, sebab syarat tu adalah wajib. Lepas tu syarat sah pula. Jadi kalau kamu tak ikut syarat sah ni, maknanya puasa kamu tu akan jadi tidak sah. Okey, kita tengok dulu syarat wajib. Kita tengok syarat wajib. Okey, syarat wajib ada berapa? Ada 5. Yang pertama sekali, mestilah seseorang tu adalah seorang yang beragama Islam. Okey. Jadi kalau orang bukan Islam, orang yang belum Islam, macam mana? Maknanya dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Okey. Lepas tu syarat yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah baligh dan bukan kanak-kanak. Baligh. Baligh ni biasanya tempoh umur, kebiasaannya umur bagi lelaki dan perempuan yang dah baligh ni, kadang-kadang untuk orang-orang Malaysia ni lah, biasanya perempuan baligh pada umur 12 tahun dan lelaki dia akan baligh pada umur 15 tahun. Tapi ada je yang baligh lagi awal. Lepas tu bila dia baligh lagi awal, jadi syarat-syarat ni akan diwajibkan untuk dia lagi awal. Okey, tadi baligh dan bukan kanak-kanak. Jadi kalau kanak-kanak dia belum baligh pun lagi, dia umur 8 tahun ke, jadi masih belum diwajibkan untuk dia berpuasa. Kalau dia nak puasa, boleh, tak ada masalah, tapi tidak diwajibkan berpuasa. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah berakal. Betul, berakal. Berakal. Betul, manusia memang semua diberikan akal, tetapi ada segelintir yang kiranya dia bukan cakap terus tak ada akal. Yelah, dia tak ada akal sebab dia kiranya, senang kata, gila. Dia tidak boleh berfikir dengan waras. Kita ada akal dan kita boleh berfikir dengan waras. Dia tidak boleh berfikir dengan waras. Macam kamu boleh membezakan di antara benda yang baik dan benda yang buruk, tapi dia tak boleh bezakan apa-apa pun. Dia cuma hidup macam ikut dia je dia nak buat apa. Jadi bagi orang yang tidak berakal, orang yang gila ni, tidak diwajibkan untuk dia berpuasa. Okey, yang keempat. Yang keempat ni adalah tidak uzur syar'i. Okey, tidak uzur syar'i. Okey, tidak uzur syar'i ni ada apa? Ada 3. Yang pertama, tidak uzur syar'i adalah orang yang datang haid ataupun nifas. Yang kedua adalah gila walaupun seketika. Dan yang ketiga adalah pitam sepanjang hari.
Okey. Bagi perempuan lah, lelaki tak ada yang datang haid atau nifas ni. Okey. Bagi perempuan yang datang haid ataupun nifas, mereka ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kiranya dia baru je start puasa sehari, hari kedua tiba-tiba dia datang haid. Bila dia datang haid ni, jadi tidak diwajibkan untuk dia berpuasa, tetapi diwajibkan untuk dia ganti semula lepas pada habis bulan Ramadan. Jadi kalau dia sebab tidak diwajibkan tu adalah kerana dia dalam keadaan berhadas, jadi dia tidak boleh melakukan ibadat. Jadi habis dia bulan Ramadan, dia perlu ganti, dia wajib ganti. Dan yang kedua tadi adalah gila walaupun seketika. Okey, yang ni bukan yang selalu gila, hari-hari gila, tak. Yang ni kejap je dia gila waktu hari yang dia tengah berpuasa tu. Jadi dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga tadi adalah pitam sepanjang hari. Jadi lepas je subuh lah contoh, lepas je subuh lepas tu dia pitam sepanjang hari sampai asar. Jadi mereka yang mereka ni pun tidak diwajibkan untuk berpuasa. Okey, yang last sekali adalah tidak uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa. Okey, tadi tidak uzur syar'i juga, tapi tidak uzur syar'i yang menghalang. Tadi yang menghalang untuk berpuasa, tapi yang ni pula tidak uzur syar'i yang mengharuskan, lebih baik untuk dia berbuka puasa. Okey, jadi kat sini ada 3 juga. Yang pertama adalah musafir. Yang kedua adalah sakit yang memudaratkan, ataupun yang ketiga orang yang tua ataupun pesakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi musafir ni mereka yang berjalan jauh, lebih pada 2 marhalah, pergi balik kampung ke beratus-ratus kilometer. Jadi mereka ni diharuskan untuk berbuka puasa. Tapi kita dengan zaman Nabi dulu berbeza. Zaman Nabi dulu naik unta, jadi berjalan melalui padang pasir, memang penat, jauh sangat-sangat, panas, dahaga. Tapi kita sekarang kita dah berbeza, kita dah ada teknologi, kita dah moden sekarang, kita dah ada kereta. Kereta kita pula ada aircon. Okey, jadi macam walaupun kita bermusafir jauh-jauh, perasaan lapar dan dahaga tu tak terasa sangat pun. Jadi lebih baik kita teruskan je berpuasa daripada kita berbuka. Tapi kalau nak berbuka tak ada masalah, boleh diberikan rukhsah, tapi lebih baik untuk kita teruskan je. Sebab takkanlah kita nak ganti kan pula kan. Lebih baik kita teruskan, tak ada masalah. Lepas tu kita tengok pula syarat sah. Syarat sah ni, kalau kita tidak mengikuti syarat sah ni, maka puasa yang kita puasa satu hari tu tidak diterima. Okey, tadi apa? Syarat sah. Syarat sah puasa. Jadi kita tengok dekat sini, syarat sah puasa adalah yang pertama tadi sama dengan syarat wajib, adalah Islam. Jadi kalau kawan kamu ada kawan kamu, dia orang Cina ke, orang India ke kan, lepas tu dia ada beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Kristian. Jadi kamu pun macam, sebab kamu sekelas, lepas tu ramai yang puasa sekali kan, kamu pun ajak dia, Tan, kawan kamu yang Chinese, Tan, jomlah esok puasa sekali dengan kita orang. Ni kita orang tak makan, kamu pun tak makan juga bila datang sekolah. Jadi kamu pun ajak dia berpuasa sekali dengan kamu. Jadi dia pun esok tu pun dia datang juga, dia datang sekolah, dia pun berpuasa, dia tak makan juga. Dia tak bawa bekal. Jadi dia boleh, dia tetap boleh berpuasa, tapi untuk dapat pahala sama dengan kita, dia tak dapat, sebab dia bukan Islam. Jadi puasa dia tak sah pun. Tapi dia tetap boleh berpuasa, dia tetap boleh menahan diri dia daripada makan dan minum. Okey, Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Okey, mumayyiz maknanya
bila mereka dah mumayyiz ni, mereka dah boleh kenal dah. Dah boleh beza dah di antara yang baik yang buruk. Boleh beza dah di antara tahi ayam dan tahi itik. Boleh beza banyak perkara dah. Jadi mereka ni pun dah sah dah. Dah dikira sah kalau mereka ni berpuasa. Mereka ikut abang-abang, kakak-kakak mereka yang berpuasa. Adik-adik yang kecil ni lah. Adik-adik yang kecil ni. Jadi mereka dah boleh berpuasa walaupun mereka belum balik lagi. Jadi yang ketiga adalah tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa. Sama macam tadi. Jadi saya tak payah tulis. Iaitu haid atau nifas, gila ataupun pitam. Jadi kalau mereka tidak mengalami tiga perkara ni, jadi puasa mereka tadi tu sah, diterima. Okey. Laju sangat ke? Yang ni kita belajar yang baru apa? Baru pengenalan je ni. Tajuk ni lagi panjang ni. Kita belajar sikit-sikit je dulu ni. Dan kita akan masuk yang seterusnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ni apa? Sebelum rukun puasa tu Ustaz nak tahu apa yang dimaksudkan dengan rukun. Rukun Okey, rukun puasa. Okey, rukun ni adalah perkara yang kamu kena buat bila kamu berpuasa. Jadi kalau kamu tak buat rukun ni, maka puasa kamu tu tidak sah. Okey, jadi rukun macam lah ibadat yang lain juga. Macam solat ada berapa rukun? Ada 13 rukun. Kalau tak cukup rukun tu, kamu buat 10 rukun je, maka solat tu tidak sah. Sama juga dengan puasa. Puasa ada 2 rukun. Yang pertama adalah apa? Adalah niat. Niat puasa dalam hati. Okey, yang pertama adalah niat. Niat puasa dalam hati. Dan yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey. Tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey. 2 perkara je, 2 rukun je yang ada dalam rukun puasa. Yang pertama, kamu kena niat. Kalau kamu tak niat, jadi maka kamu telah meninggalkan rukun yang pertama. Jadi lafaz niat macam mana? Lafaz niat adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillah. Jadi kalau kamu tak ingat yang Arab, kamu boleh juga hafal yang Melayu. Tak ada masalah sebab kita niat dalam hati. Okey, jadi kalau kamu tak ingat, kamu boleh juga baca. Tak ada masalah pun kan. Boleh tengok dekat dengan handphone kamu. Okey, jadi maksudnya tadi, sahaja aku berpuasa esok hari kerana mengerjakan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi, andai kata kamu takut, kamu risau, kamu tak ingat nak niat puasa dalam satu hari dalam bulan Ramadan tu. Jadi, kamu boleh untuk kamu niat terus puasa sebulan bulan Ramadan. Jadi, bila esok ni masuk bulan Ramadan, kamu niat puasa, sahaja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala pun boleh. Lepas tu, bila kamu nak puasa pula setiap hari tu, kamu niat yang baru lagi. Kamu niat setiap hari, niat. Okey. Yang tu yang pertama. Yang pertama tadi, rukun pertama iaitu niat dalam hati. Dan yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kat sini ada 9 perkara. Okey, yang pertama adalah makan dan minum. Okey, yang ni adalah antara benda yang penting sekali lah. Sebab bila kita berpuasa ni, kita menahan anggota kita yang paling penting sekali adalah mulut. Sebab mulut ni kita akan kawal mulut kita daripada makan dan minum. Okey. Jadi kalau kamu makan dan minum waktu kamu berpuasa, terus akan jadi batal puasa. Tapi kalau kamu tak ingat, kamu tak sengaja sebab baru puasa hari pertama, tak ada masalah. Apa-apa yang kamu buat dalam keadaan kamu tak ingat, kamu terlupa, kamu tak sengaja, dimaafkan. Tapi janganlah sambung makan. Terus letak tepi. Jangan sambung minum lah. Kalau kamu tengah minum ni, minum,
Lepas tu kamu baru teringat, aku puasa ni. Bila kamu teringat kamu puasa, letak terus air. Lepas tu sambung puasa macam biasa. Sebab tu kamu minum air tu dalam keadaan kamu tak ingat. Okey, yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni macam mana? Ada setengah orang ni bila dia makan, lepas tu dia masukkan jari dia ni, dia jolok ke dalam sampai anak tekak ni sebab dia nak muntahkan balik. Ada yang sebab mungkin ada juga kalau kamu tahu satu penyakit ni yang orang bila dia makan dia muntahkan balik sebab dia nak badan dia kurus. Tapi dia buat tu sampai badan dia betul-betul kurus, sampai tak ada nutrisi langsung. Biasanya golongan model dia akan buat macam ni. Tak semua, tapi ada yang buat macam tu sebab dia nakkan tubuh badan yang lebih kurus. Okey, yang ketiga adalah haid ataupun nifas. Jadi bila kamu berpuasa pada hari itu, tiba-tiba kamu tengok terkeluar darah haid. Jadi puasa kamu pada hari itu dah terbatal. Jadi kamu kena ganti pada hari itu dan hari-hari seterusnya kamu tak boleh berpuasa. Dan yang keempat adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang ni pelajar lelaki kena dengar elok-elok ni. Mengeluarkan air mani dengan sengaja pada waktu siang hari pada bulan puasa ni akan membatalkan puasa. Jangan duk main-main macam ni Okey, yang kelima adalah pitam sepanjang hari. Okey, jadi sepanjang hari tu dia pitam je mungkin sampai berbuka puasa atau mungkin sampai isyak dia pitam. Jadi puasa dia pada hari itu terbatal. Okey. Yang keenam adalah hilang akal. Dianya tadi satu dia kat sini Satu dia kat sini. Yang pertama tadi makan dan minum. Yang kedua tadi adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga tadi adalah haid atau nifas. Yang keempat adalah mengeluarkan air mani. Yang sengaja. Nombor 5 adalah pitam sepanjang hari. Pitam ni pengsan Nombor 6 adalah hilang akal ataupun gila. Jadi kalau tiba-tiba gila pada hari itu, puasa dia terbatal. Hilang akal ataupun gila. Yang ketujuh adalah memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan. Masukkan Okey, kiranya kat sini masukkan satu dalam rongga anggota badan ni, kiranya mulut, hidung, telinga dan juga kubul dan dubur. Jadi bila masukkan sesuatu ke dalam rongga ni, dia boleh membatalkan puasa. Tapi kalau contohnya kalau kamu gatal hidung, gatal telinga, kamu nak korek kan, kamu korek hidung, korek telinga, yang tu tidak membatalkan. Tapi membatalkan bila kamu memasukkan sesuatu, contohnya memasukkan cecair. Cecair tu pun masuk terus ke dalam perut kamu. Jadi benda tu yang membatalkan. Okey, dan yang ke-8 adalah yang ni, suami isteri ni bila dia bersetubuh. Dia bersetubuh pada waktu siang hari pada bulan Ramadan. Jadi benda ni akan membatalkan puasa mereka. Sama ada suami ataupun isteri, dua-dua akan terbatal puasanya. Dan yang ke-9, yang terakhir adalah murtad. Yang ni berat ni. Apabila seseorang tu murtad, keluar pada Islam, maka terbatallah puasanya. Sebab apa? Sebab kita tengok tadi pada syarat wajib dan syarat sah adalah, yang pertama sekali adalah Islam. Jadi bila dia murtad,
dia keluar pada Islam, dia bukan lagi seorang yang Islam, maka batal lah puasa dia itu tadi. Okey. Perkara makruh ketika berpuasa. Jadi nampaknya masa kita hari ni dah tamat. Dan kita punya tajuk ni pun masih lagi panjang. Jadi Ustaz akan sambung pada hari apa kita ada nanti? Hari Khamis kan? Jadi Ustaz akan sambung topik pengajaran kita tentang puasa ni. Dan Ustaz akan sambung pada bab perkara makruh ketika berpuasa. Jadi Ustaz nak kamu salin nota. Kamu tengok buku teks nanti, kamu rujuk buku teks, kamu salin balik nota. Dan hari Khamis nanti kita akan sambung pada sub topik perkara makruh. Jadi kamu salin terus tahu yang Ustaz ajar tadi. Sebab nanti bila Ustaz ajar sambung topik ni nanti makin banyak pula nota yang tertangguh. Okey? Okey, ada apa-apa soalan sebelum Ustaz keluar dari kelas? Okay, kita ada sunat puasa ketika sahur, ketika berbuka. Ada banyak lagi. Kita akan sambung pada sesi pengajaran yang seterusnya. Okey, ada? Tak ada? Uish, pandai-pandai anak-anak Ustaz ni. Okey, kalau tak ada, jadi sekian saja daripada Ustaz hari ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa di hari yang lain.